团当起。Pendeta dipersilakan. 哈利路亚，奉爵书圣名以大家一起来学习神的话Dalam nama Tuhan Yesus, sini sama-sama belajar firman Tuhan dengan kalian. 那感谢主的带领跟主的祝福Syukur atas pimpinan dan berkat Tuhan. 那今天晚上我们的线上青年的聚会想要跟大家谈要心里火热服侍主Jadi dalam kebaktian belia dalam talian malam ini kita akan membincangkan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 我们知道基督再来之前圣经要我们好像同你起来收拾这个灯。Kita tahu sebelum Tuhan Yesus datang, dia mau kita seperti gadis-gadis itu mengendalikan lampu kita. 什么叫做收拾这个灯呢？Apakah maksud menguruskan pelita kita? 那就是叫我们要心里火热的意思Itu maksudnya mau kita punya hati menyala-nyala. 我们看一下这个马太福音书的25章 Mari kita lihat di Matius pasal 25. 马太福音书请看25章的第7节Di Matius pasal 25 ayat 7. 请念。Matius pasal 25 ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 好，那这边是谈到耶稣讲的一个比喻Di sini membincangkan suatu perumpamaan Yesus. 谈到5个愚拙、5个聪明的童女Tentang 5 orang gadis yang bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. 然后第6节说，半夜有人喊着说新郎来了。Di ayat 6 mengatakan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. 所以第7节就谈到童女都起来收拾这个灯Maka ayat 7 mengatakan, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 什么叫做收拾灯呢？ Apakah maksudnya membereskan pelita? 就是心里火热服侍主的意思Yaitu rohnya menyala-nyala dan melayani Tuhan. 那为什么要心里火热服侍主呢？ Jadi kenapa kita harus roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan? 我们看一下这个启示录的第6章。 Kita lihat di Wahyu pasal 6. 第6章的17节pasal 6 ayat 17. 17节说，因为他们愤怒的日子谁能够站立得住呢？ Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? 这个17节这里有一句疑问句Di ayat 17 ini ialah suatu ayat pertanyaan. 就是神在问将来这个神审判这个世界谁能够站立得住呢Yaitu Tuhan tanya, pada waktu Tuhan menghakimi dunia ini, siapakah yang dapat bertahan berdiri? 那神为什么会这样子问呢？ Kenapa Tuhan tanya begitu? 因为前面的12节到14节这样的记载Sebab di depan di ayat 12 hingga 14 mencatatkan 有7种的自然界的东西在神发怒的日子站立不住Ada 7 fenomena semula jadi yang tidak dapat bertahan dalam hari murka Tuhan. 就是日夜星天地山岭跟海岛yaitu matahari, bintang, bulan, langit, bumi, pulau dan lautan. 就是用这7样东西来去代表神所创造的所有的自然界Jadi dia menggunakan 7 benda ini untuk melambangkan segala alam semula jadi yang Tuhan ciptakan. 所以7个自然界神愤怒的日子必站立不住Jadi 7 fenomena alam semesta itu
tidak akan tahan berdiri dalam hari murka Tuhan. 啊。然后15节、16节那是谈到7种人哦， Di ayat 15 dan 16 membicarakan 7 jenis orang, 啊，就是将来在神的面前也站立不住哦。 yaitu mereka yang tidak dapat tahan berdiri dalam hari Tuhan. 啊，这7组人就是代表着这个社会的不同阶级的人哦。 7 jenis orang ini melambangkan orang dalam masyarakat yang berlainan peringkat. 有君尊的君王，也有卑贱的奴仆哦。 Ada raja-raja yang mulia, ada juga hamba-hamba yang hina. 在神愤怒的日子他们站立不住哦。 Dalam pada hari besar murka Tuhan, mereka tidak dapat bertahan. 所以基督再来之前哦， Jadi sebelum Kristus datang kembali, 神所创造的一切的东西segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, 不管是自然界、人间所有的东西没有一个能够站立得住哦。 tidak kira alam semula jadi ataupun ciptaan manusia pun tidak dapat tahan. 所以因为这样子所以17节才讲他们犯怒的日子谁能够站立得住呢？ Itulah sebabnya di ayat 17 mengatakan, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? 那接着下来第7章就谈到有一群人能够站立得住哦。 Kemudian seterusnya di pasal 7 membicarakan suatu kumpulan orang yang dapat bertahan. 这一群人到底是谁呢？ Siapakah kumpulan ini? 就是第9节这边所讲的这个老约翰他所看见的这一群人哦。 Yaitu kumpulan yang dicatatkan di ayat 9 yang dilihat oleh Yohanes yang tua. 就是神所拣选的这一群人哦。 Yaitu orang yang dipilih oleh Tuhan. 他们要站在宝座的面前来去站立得住哦。 Mereka akan berdiri di hadapan takhta dan bertahan. 这样这群人那为什么能够站立得住呢？ Jadi mengapakah kumpulan ini mampu bertahan? 其中一个特色就是15节这边所讲的哦。 Salah satu keistimewaannya tercatat di ayat 15. 说他们在神的宝座前昼夜的在他的殿中来去服侍他哦。 Mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. 所谓昼夜在他的殿中服侍，表示说心里火热的服侍主哦。 Melayani Dia siang malam di bait sucinya, maksudnya ialah roh mereka menyala-nyala dan melayani Tuhan. 所以这种人将来要在神的面前能够站立得住哦。 Jadi kumpulan orang yang sebegitu akan bertahan berdiri di depan Tuhan. 因为这边讲做宝座的要用帐篷来去复辟他们哦。 Karena di sini mengatakan, ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. 所以我们晚上我们就利用我们这个主题Jadi malam ini kita menggunakan tajuk kita, 要心里火热的服侍主哦。 biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 来去思考有关这方面的道理哦。 Untuk merenungkan firman kebenaran dari aspek ini. 我们先再看一下罗马书哦。 Mari kita lihat lagi di Roma. 罗马书的12章Roma pasal 12, 请看11节哦。 lihat ayat 11. 11节说：“殷勤不可懒惰，要心里火热，常常的服侍主。” 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 好，圣经在这里勉励我们要心里火热来去服侍主哦。 Di sini Alkitab suruh kita, biarlah roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. 心里火热这个火热的这个字在原文好像水滚沸腾哦。 Jadi rohmu menyala-nyala. Perkataan menyala-nyala ini dalam bahasa asalnya ialah air yang mendidih. 好像柴在燃烧，很热很热就是这里所讲的火热的意思。 Seperti kayu api yang sedang terbakar, sangat panas. Itulah maksud menyala-nyala di sini. 所以神要我们的心要这样子火热，因为火热这样才能够得神的喜悦哦。
Tuhan mau roh kita menyala-nyala karena dengan menyala-nyala barulah dikenal oleh Tuhan. 所谓火热，好像水一般的沸腾哦， Menyala-nyala ini maksudnya adalah seperti air yang mendidih. 好像木材在那边燃烧，在那边眺望一样 Seperti kayu api yang sedang terbakar. 这就是火热的意思哦。 Inilah maksud menyala-nyala. 所以信仰上我们要求神给我们一颗火热的心哦。 Jadi dalam iman kepercayaan kita harus mohon Tuhan memberikan kita satu hati yang menyala-nyala. 这样你才能够常常的来去服侍主哦。 Dengan begitu barulah kamu dapat senantiasa melayani Tuhan. 因为圣经讲不冷不热，那是神所不喜悦的哦。 Karena Alkitab mengatakan mereka yang suam-suam kuku tidak diperkenankan oleh Tuhan. 我们看启示录的第3章哦。 Mari kita lihat di Wahyu pasal 3. 第3章的15节哦。 Pasal 3 ayat 15. 15节到16节请念。 Pasal 15 hingga 16. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 好，那这里圣灵对当时的老底嘉教会这样的说。 Di sini Roh Kudus berkata kepada jemaat di Laodikia. 他说：“我知道你的行为也不冷也不热。” Di sini mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu tidak dingin dan tidak panas. 我巴不得你或冷或热。 Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 什么叫做巴不得呢？ Apakah maksud alangkah baiknya? 原文的意思就是很希望、很盼望、很但愿哦。 Bahasa asal bermaksud dia sangat harapkan, sangat idamkan. 就是一种很强烈的一种盼望。 Yaitu suatu jenis pengharapan yang sangat kuat. 神希望他们要不然就冷下去要不然就热起来哦。 Tuhan ingin mereka sama ada dingin saja ataupun panas saja. 这边说你既如温水，又不冷又不热哦。 Di sini mengatakan karena engkau suam-suam kuku, 所以我必从我的口中把你吐出来哦。 jadi aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 所谓吐出来，就是好像我们呕吐一样，你很难受，你受不了，你自然就会吐出来哦。 Memuntahkan engkau di sini maksudnya seperti kita sedang muntah. Kalau sangat susah tidak dapat tahan sudah, sangat susah hati kita muntahkannya. 意思是说这种不冷不热这个让神非常的难受哦。 Maksudnya ialah yang tidak dingin atau panas itu membuat Tuhan sangat tidak selesa. 神不喜悦这样的人哦。 Tuhan tidak berkenan kepada orang sebegitu. 所以今天我们的信仰要心里火热哦。 Jadi hari ini iman kepercayaan kita haruslah biar roh kita menyala-nyala. 虽然面对这样的一个疫情哦， Walaupun berhadapan dengan pandemik ini, 你还是要心里火热哦。 kamu tetap harus biar rohmu menyala-nyala. 我们虽然不能够去教会哦， Walaupun kita tidak dapat pergi gereja, 但是你的信心你的信仰不能够不冷不热哦。 tetapi iman kamu, iman kepercayaan kamu tidak boleh suam-suam kuku. 老底嘉教会为什么会不冷不热呢？ Mengapakah jemaat Laodikia tidak panas, tidak sejuk? 到底他们在什么事上不冷不热？ Padahal dalam perkara apakah mereka suam-suam kuku? 17节就谈到原因了。 Di ayat 17 memberitahukan sebabnya. 说我是富足，已经发了财一样也不缺哦。 Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. 就是当时他们满足于物质的丰盛里面哦。 Yaitu pada masa itu mereka sangat puas dan berlimpah-limpah dari segi fisikal. 但是圣灵这样子对他们这样的说哦。 Tetapi Roh Kudus berkata kepada mereka, 却不知道你们是困苦、可怜、贫穷、瞎眼、侧身的哦。
mereka tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. 这是在讲他们的信仰的状况。 Di sini menceritakan keadaan iman kepercayaan mereka. 表示他们的灵性非常的缺乏。 Maksudnya dari segi rohani mereka sangat kekurangan. 没有好的信仰的表现。 Tidak mempunyai perbuatan iman kepercayaan yang baik. 所以说他们是困苦可怜的。 Itulah sebabnya di sini mengatakan mereka itu malang dan melarat. 以属灵的角度来说，他们是贫穷的。 Dari segi rohani mereka itu kemiskinan. 也是瞎眼的。 Juga buta. 因为看重的就是今生。 Karena yang dititik beratkan mereka ialah hidup ini. 他们看不见天国的福气。 Mereka tidak dapat melihat berkat surga. 也是侧身的。 Dan mereka juga telanjang. 因为没有好的行为。 Karena tidak mempunyai tingkah laku yang baik. 不知道要怎么的爱神爱人。 Tidak tahu bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. 所以在信仰上非常的缺乏。 Jadi sangat kekurangan dalam segi iman kepercayaan. 所以在信仰上就处在不冷不热的状态。 Jadi dalam segi iman kepercayaan mereka itu som-som kuku. 如果一个人只看重今生。 Kalau seseorang itu hanya memandang berat terhadap hidup ini. 我们只是看重肉体的一切。 Kita hanya memandang berat terhadap segala yang jasmani. 你就会为今生很多的事情烦恼。 Kamu akan banyak risau tentang perkara dalam dunia dan dalam hidup ini. 这些事情就会压住我们的心让你的心里面没有力量。 Segala perkara ini akan menekan hati kita sehingga kita tidak ada tenaga dari hati kita. 这样我们就会失去警醒祷告的生活。 Kalau begitu kita akan kehilangan kehidupan yang senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. 这样的信仰就不会成长。 Kalau begitu iman kepercayaan tidak akan bertumbuh. 那这种人就是马太福音书的13章所讲的种子撒在荆棘里面。 Inilah orang yang dikatakan dalam Matius pasal 13, yaitu benih yang ditabur di dalam semak duri. 虽然听见了道理。 Walaupun telah mendengar firman, 可是后来被世界的这种忧虑、钱财的迷惑给挤住了。 tetapi kemudian disekat oleh kekhawatiran duniawi dan juga hal-hal keuangan. 因为这样子所以结果就信仰就无法成长。 Oleh itu, iman kepercayaan mereka itu tidak mampu bertumbuh besar. 也就是这里所讲的不冷不热的信仰。 Itulah sejenis kepercayaan yang suam-suam kuku. 因此圣灵这样子对老底嘉教会这样的说。 Oleh itu, Roh Kudus berkata kepada jemaat Laodikia. 说你要不然你就冷下去，你要不然就热起来。 Alangkah baiknya kalau tidak engkau dingin, kalau tidak engkau jadi panas. 因为你不冷不热，我要将你吐出来。 Karena kamu ini suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. 所以我们今天我们要看重属灵的追求。 Jadi hari ini kita harus mementingkan usaha rohani. 虽然我们很久没有办法回到教会， Walaupun kita sudah lama tidak mampu kembali ke gereja, 但是我们在家中，我们一样还要看重属灵的生活。 tetapi walaupun kita di rumah, kita tetap perlu menitik beratkan kehidupan rohani. 因为世俗的恩典短短几十年很快会过去。 Karena hal-hal duniawi ini dalam beberapa puluh tahun yang singkat ini cepat akan berlalu. 属灵的恩典才是永恒的。 Kasih karunia rohani itu barulah kekal. 所以一个人的心要火热。 Jadi roh seseorang itu harus menyala-nyala. 我们知道，这个有火热这个热气就会往上升。 Kita tahu kalau ada api yang menyala-nyala,
kehangatan itu akan naik ke atas. 同样的，你的信仰如果是火热的话， Sama juga, kalaulah iman kepercayaan kamu itu menyala-nyala, 这样我们的心就会思念上面的事， maka hati kita akan merindukan hal-hal di atas. 这就是心里火热的一种表现。 Inilah suatu prestasi roh yang menyala-nyala. 那自然你就会关心神的教会。 Dengan semula jadinya, kamu akan memberi prihatin terhadap gereja Tuhan. 我们这段时间虽然都没有办法回到教会聚会 Walaupun dalam jangka waktu ini kita tidak mampu kembali ke gereja. 但是你的心假如是火热的话，你一定还是会关心教会的事。 Tetapi kalau hati kamu masih menyala-nyala, kamu pasti akan prihatin terhadap hal-hal di gereja. 就像耶稣12岁 Sama seperti Yesus ketika berumur 12, 他到了圣殿里面一面的听道理，一面的问。 dia sampai ke bait suci, dia sambil dengar firman, sambil menanya. 他父母到处的来去寻找他， Ibu bapaknya mencarinya di rata-rata tempat. 找了3天才找到他。 Sudah cari 3 hari baru terjumpanya. 他的父母说：“你为什么这样子对我们呢？” Ibu bapaknya bertanya, kenapa kamu berbuat demikian terhadap kami? 耶稣他怎么回答呢？ Apakah jawaban Yesus? 他说：“难道你们不知道我应当以我的父的事为念吗？” Yesus berkata, tidak tahukah engkau bahwa aku harus memikirkan hal-hal Bapakku? 所以你看，耶稣12岁他的心就心里火热 Jadi ketika Yesus berumur 12 tahun, rohnya sudah menyala-nyala. 从那时候开始，他就挂念属灵的事情 Dari masa itu, dia sudah pun merenungkan hal-hal rohani. 今天我们也应该要效法耶稣 Hari ini kita juga harus mencontohi Yesus. 尤其是在这段时间我们的灵性是非常的匮乏 Terutamanya dalam masa ini, 我们的灵性非常的什么？匮乏匮乏的意思就是缺少缺乏 jadi kita sangat kekurangan dari segi rohani kita. 在道理上我们要看重 Kita harus menitik beratkan firman kebenaran. 要多多的来学习圣经 Haruslah banyak-banyak mempelajari Alkitab. 就好像耶稣在耶路撒冷在学习圣经一样 Sama seperti Yesus di Yerusalem yang belajar Alkitab. 这就是心里火热的一种表现 Inilah satu jenis prestasi roh yang menyala-nyala. 耶稣他复活之后 Selepas Yesus bangkit, 40昼夜他向门徒显现 dia menampakkan diri kepada murid-muridnya 40 hari 40 malam. 就开始对他们讲解神国的事 Maka dia pun menjelaskan hal-hal kerajaan surga kepada mereka. 讲到最后的时候，门徒的心也开始火热起来 Sehingga akhirnya roh murid-muridnya pun mula menyala-nyala. 我们请看使徒行传的第1章 Mari kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1. 第1章的第6节 Pasal 1 ayat 6. 第6节 Ayat 6. 他们积极的时候问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这个时候吗？” Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 这里谈到门徒在问耶稣 Di sini membicarakan murid-murid yang bertanya dengan Yesus. 他说：“主啊，你复兴以色列国就在这个时候吗？” Kata mereka, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? 那表示说他们非常的关心神国的复兴 Maksud di sini ialah mereka sangat khawatir ataupun prihatin terhadap hal pemulihan kerajaan surga. 这就是一种心里火热的一种表现 Inilah suatu jenis prestasi orang yang rohnya menyala-nyala. 只是当时的门徒他们并不了解 Cuma murid-murid pada masa itu belum lagi paham. 因为还没有得到圣灵 Karena belum menerima Roh Kudus. 他们还以为耶稣就在这个时候要建立属世的国度
Mereka ingat bahwa mereka sangka Yesus pada masa itu akan mendirikan kerajaan di dunia. 所以耶稣后来才对他们这样的讲哦。 Kemudian Yesus memberitahukan mereka, 他说：“父凭着自己的权柄所定的时间日期，不是你们可以知道的哦。 engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 这是天父的权柄，人没有办法来去过问哦。 Ini adalah hak kuasa Bapa di surga dan manusia tidak berhak untuk bertanya-nya. 这就像我们现在面对这样的一个疫情哦， Yang penting dalam keadaan pandemik yang kita hadapi sekarang, 有一些人说主快来了哦， ada orang yang mengatakan, oh Tuhan akan segera datang sudah. 但是圣经很清楚的告诉我们哦， Tetapi Alkitab jelas sekali memberitahukan kita, 那日子没有人知道哦， hari bilakah hari dan waktu itu tiada orang yang tahu. 因为这是父的权柄，没有人能够过问。 Karena itu merupakan hak Bapa di surga, tiada orang yang dapat bertanya. 但是有一件事情神的旨意是非常的显明的， Tetapi ada satu perkara di mana kehendak Tuhan sangat ketara, 就是第8节这里所讲的哦， yaitu yang dicatatkan di ayat 8. 他说：“但圣灵要降在你们身上，你们就必得着能力哦。 Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 并且要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极来去为我做见证哦。 dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di sepenuh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 这是耶稣要门徒所要去关心的。 Inilah perkara yang Tuhan mahu murid-muridnya untuk memberi 今 perhatian. 天这也是主耶稣要我们所去关心的。 Ini juga merupakan sesuatu yang Tuhan mau kita perhatikan pada hari ini. 因为这个才是最重要的哦。 Karena inilah baru perkara yang paling penting. 因为耶稣说天国的福音要传遍天下世界才会末了哦。 Karena Tuhan Yesus berkata, Injil Kerajaan Surga harus disebarkan ke seluruh dunia, barulah datangnya hari kiamat. 所以耶稣把他们的焦点导向这个方向。 Jadi Yesus memusingkan fokus mereka kepada arah ini, 就是要他们来去关心属灵国度的建立， yaitu mau mereka memberi perhatian terhadap pembinaan kerajaan yang rohani ini. 这一定要靠着圣灵才有办法啊。 Ini mesti bersandar kepada Roh Kudus baru mampu. 所以主耶稣升天之后他们就回到耶路撒冷哦。 Jadi selepas Yesus terangkat ke surga, maka mereka pun pulang ke Yerusalem. 就上了一个楼房哦。 Dan mereka naik ke satu bangunan, 以 satu bilik. 是14节这样的记载哦。 Di ayat 14 mengatakan, 他们就同心合意的横切的祷告。 mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. 那为什么会同心合意的祷告呢？ Kenapa mereka bertekun dengan sehati dalam doa mereka? 因为他们的心都是火热的哦。 Karena hati mereka itu menyala-nyala. 这样祷告自然就会很迫切哦。 Dengan begitu, doa mereka dengan semula jadinya akan menjadi sangat tekun. 当每个人的心都是一样的火热哦， Apabila hati setiap orang itu sama juga menyala-nyala, 祷告自然就会迫切， doa mereka akan tekun ataupun 祷 ikhlas. 告自然就会恒久哦。 Maka doa mereka dengan semula jadinya akan menjadi lama. 结果这样子一祷告，祷告了10天的时间哦。 Jadi sekali mereka berdoa, ada masa mereka. 五旬节圣灵就降临哦。 Pada hari Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan. 后来他们被圣灵所充满了，大有能力哦。 Kemudian mereka dipenuhi Roh Kudus dan penuh dengan kuasa. 就开始传扬福音圣灵就跟他们同工。 Maka mereka mula memberitakan Injil dan Roh Kudus menyertai mereka. 因为圣灵在中间工作哦。 Karena Roh Kudus bekerja di dalam mereka. 众人听见彼得的见证结果就扎心哦。 Orang ramai yang mendengar firman Petrus menjadi tergeraklah hati mereka. 那一天有3000个人受洗哦。
Pada hari itu ada 3.000 lebih orang yang menerima baptisan. 这就是心里火热的一种果效。Inilah suatu hasil daripada roh yang menyala-nyala. 今天我们要追求这种心里火热的这种表现。 Jadi hari ini kita haruslah mengejar suatu prestasi roh yang menyala-nyala. 我们就要想想在这段时间 Jadi dalam masa ini kita harus renungkan. 我们有没有像门徒迫切恒久的祷告呢？ Adakah kita seperti murid-murid itu, kita berdoa dengan tekun dan lama? 心角落火热，祷告就自然会有力量。 Kalau hati kamu menyala-nyala, dengan semula jadinya doa kamu akan menjadi tekun. 所以心里火热非常的重要。 Jadi hati yang roh yang menyala-nyala itu sangat penting. 耶路撒冷教会门徒因为个个都被圣灵所充满 Di gereja Yerusalem, karena setiap muridnya itu dipenuhi Roh Kudus, 他们心里面都是一样的火热。 hati mereka sama-sama menjadi menyala-nyala. 我们看第2章 Mari kita lihat di pasal 2. 请看42节 Kita lihat ayat 42. 42节说，都恒心遵守使徒的教训，彼此的交接，擘饼祈祷 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 这边谈到使徒时代的教会，他们非常的看重使徒的教训 Di sini mengatakan dalam gereja zaman rasul itu mereka sangat menitik beratkan pengajaran rasul-rasul. 所谓使徒的教训，就是指着圣经的道理 Maksud pengajaran rasul-rasul di sini merujuk kepada pengajaran Alkitab. 另外，他们也看重彼此相爱的事。 Selain itu, mereka juga menitik beratkan hal-hal tentang saling mengasihi. 这边说他们彼此交接擘饼就是团契的生活。 Di sini mengatakan mereka bertekun dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ini maksudnya mereka menjalankan satu hidup yang penuh dengan persahabatan. 另外还有就是祷告的生活。 Kemudian ada lagi satu, yaitu kehidupan yang berdoa. 这些都是他们非常看重的事情 Inilah perkara-perkara yang sangat dipandang berat oleh mereka. 就是心里火热的一种表现 Yaitu suatu prestasi orang yang rohnya menyala-nyala. 他们所看重的不再是世界的事。 Apa yang mereka pandang berat bukan lagi perkara di dunia. 他们所看重的是属灵的信仰 Apa yang mereka pandang berat adalah iman kepercayaan rohani mereka. 所以46节这样的讲 Jadi di pasal 46 mengatakan 他们天天在圣殿里面聚会，在家中来去分享爱餐 tiap-tiap hari mereka berkebaktian di dalam bait suci dan mereka adakan suatu jamuan kasih di rumah setiap hari. 当然啦，我们现在在疫情当中我们没有办法这样子做 Tentulah sekarang dalam keadaan pandemik kita tidak mampu berbuat demikian. 但是有一天这个疫情它会这个缓和 Tetapi suatu hari nanti pandemik ini akan menjadi perlahan. 这样我们就要学习这样子心里火热的一种生活 Maka kita haruslah belajar suatu kehidupan sedemikian yang menyala-nyala. 因为他们天天的聚会心里面非常的快乐 Karena tiap-tiap hari mereka berkebaktian dan hati mereka sangat sukacita. 因为这样子结果圣工非常的兴旺 Karena itu kerja-kerja suci pun sangat lancar. 神的恩典跟他们同在 Kasih karunia Tuhan menyertai mereka. 结果神迹奇事显明信主的人很多 Kemudian ternyatalah tanda mujizat Tuhan dan orang yang menjadi percaya pun sangat ramai. 神将得救的人天天加给他们 Tuhan menambahkan bilangan jiwa yang selamat tiap-tiap hari kepada mereka. 什么叫天天加给他们呢？ Apakah maksud tiap-tiap hari menambah jumlah? 就是天天都有洗礼 Maksudnya ialah setiap hari pun ada sakramen pembaptisan. 这当时教会的兴旺的情形
Inilah keadaan gereja yang sangat maju pada hari itu. 在我们早期教会的这历史里面Dalam sejarah awal gereja kita, 曾经有记录过每个星期都有洗礼pernah tercatat adanya satu zaman di mana setiap minggu 都有洗礼。 pun ada sakramen pembaptisan. 耶路撒冷教会是每天都有洗礼Di gereja Yerusalem pula tiap-tiap hari ada pembaptisan. 所以可见当时的圣工多么的兴旺Jadi bolehlah kita nampak betapa berkembang majunya kerja suci pada masa itu. 每个弟兄姊妹都非常的热心 Setiap saudara-saudari pun sangat giat. 神就大大的施恩 Maka Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya 神的 dengan 恩典 besar-besar. 神的能力就与他们同在 Kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan menyertai mereka. 所以心里火热非常的重要 Jadi roh yang menyala-nyala sangat penting 也非常的宝贵 dan juga sangat berharga. 这样我们要怎么样让你的心里火热起来呢 Jadi bagaimanakah kita harus menyala-nyalakan roh kita? 从3方面来去思考Mari kita renungkannya dari 3 aspek. 第一 Pertama, 我们看一下启示录的第3章 mari kita lihat di Wahyu pasal 3. 第3章的19节 Pasal 3 ayat 19. 请念 Pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. 好，这边是圣灵在责备老底嘉教会 Di sini Roh Kudus sedang menghardik gereja jemaat Laodikia, 就是劝勉他们要悔改 yaitu mendorong mereka untuk bertaubat. 什么叫做悔改呢？ Apakah maksud bertobat? 悔改的意思就是过去所行的路不对，你要回转 Maksud bertobat ialah jalan yang kamu tempuhi pada masa lalu itu tidak betul. Kamu harus pusing kembali. 那就是悔改的意思 Itulah maksud bertobat. 然后就好像这个第3章的18节所讲的 Kemudian sama seperti yang dikatakan di pasal 3 ayat 18, 说要买火炼的金子 mengatakan haruslah membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. 就是追求宝贵的信心追求道理上的一种富足 Yaitu mengejarlah suatu iman yang bernilai dan juga kelimpahan dari segi firman kebenaran. 然后又穿白衣这个买白衣穿上，叫你们的侧身的羞耻不露出来Kemudian memakailah pakaian yang putih supaya ketelanjanganmu tidak kelihatan. 这指有好的行为 Maksudnya ialah ada perbuatan yang baik. 晓得怎么去爱神爱人 Tahu bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. 又买眼药来去擦你的眼睛使你们能够看见 Juga membeli minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. 眼药擦眼睛就是圣灵充满我们的心 Minyak untuk melumas matamu ialah Roh Kudus yang memenuhi kita. 让我们看见让我们的心能够更加的明亮 Supaya kita dapat melihat, supaya hati kita lebih terang. 能够看得清楚什么是属灵的价值 Boleh melihat dengan jelas apakah nilai rohani. 这我们今天我们要去追求的 Inilah perkara-perkara yang harus kita kejarkan. 以前我们可能看重的是物质 Dahulu mungkin apa yang kita pandang berat adalah hal-hal fisikal. 现在我们要回转 Sekarang kita harus pusing. 要看重属灵的 Harus memandang berat perkara yang rohani. 道理你要去追求 Firman kebenaran kamu harus kejarkan. 对神对人的一种爱我们要去追求 Kasih terhadap Tuhan dan terhadap manusia kita harus kejarkan. 加上这个圣灵的充满 Tambahan lagi dengan kepenuhan Roh Kudus. 这个就是悔改的意思
Inilah maksud bertaubat. 这样就能够发起热心哦。 Dengan itu, kamu akan dapat membangkitkan giat hatimu. 这是第一步我们要走的路哦。 Inilah langkah pertama jalan yang kita harus tempuhi. 过去有什么软弱我们要回转哦。 Dahulu ada apa-apa kelemahan, kita haruslah kembali. 这样我们就能够发起热心哦。 Kalau begitu, bolehlah kita menjadi giat. 第二， Kedua, 我们看《使徒行传》的18章哦。 mari kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 14, 使徒行传的18章哦。 Kisah Para Rasul pasal 18, 18章的25节哦。 pasal 18 ayat 25. 那这里说，这人已经在主的道上受了教训，心里火热将神的耶稣的事详细的来去讲论教训人，只是他单晓得约翰的喜哦。 Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. 好，那这里所讲的这个人到底是谁呢？ Jadi siapakah dia yang dicatatkan di sini? 就是指亚波罗的意思哦。 Dia merujuk kepada Apolos. 他在主的道上已经受了教训哦。 Dia telah pun menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. 所以心里非常的火热因为很热所以就想要去传扬耶稣。 Jadi hatinya itu sangat bersemangat. Jadi dia ingin memberitakan kabar Yesus. 所以可见这亚波罗为什么会心里火热呢？ Jadi mengapakah Apolos itu bersemangat? 因为在道理上受了教训。 Karena dia telah menerima pengajaran dari firman kebenaran. 今天也是一样， Hari ini sama juga. 我们的心要火热Hati kita mau menyala-nyala. 道理要领受的充足Kita haruslah menerima pengajaran dengan secukupnya. 要多多的参加聚会Haruslah banyak-banyak ikut kebaktian. 多多的来去听道理Banyak-banyak mendengar firman. 要多读圣经Haruslah banyak membaca Alkitab. 这样很自然你的心就会火热起来Dengan itu, dengan semula jadinya, hati kamu akan menyala-nyala. 心中假若没有主的道就火热不起来Kalaulah hati kamu itu tidak ada firman Tuhan, maka kamu tidak mampu menjadi menyala-nyala. 所以我们今天要在道理上来去造就自己Jadi hari ini kita haruslah membangunkan diri sendiri dari segi firman kebenaran. 要看重聚会，要看重听道理Harus menitik berat, memandang berat kebaktian, memandang berat dengar firman. 只要有时间，我们就要拨出时间来去多读圣经Asal dan ada masa, kita haruslah mencari masa untuk banyak membaca Alkitab. 如果我们常常这样子做Kalau kita selalu berbuat demikian, 天天这样子学习的话， belajar tiap-tiap hari, 很快的我们就觉得心里就会火热起来dengan cepat sekali kita akan rasa roh kita menjadi menyala-nyala. 这样我们就能够达到主的标准Dengan itu, bolehlah kita mencapai piawaian Tuhan. 我们再看圣经的一个例子Kita lihat satu lagi contoh dalam Alkitab. 路加福音书的24章 Injil Lukas pasal 24的32节ayat 32. 请念Injil Lukas pasal 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? 好，那这里谈到有2个人Di sini membicarakan 2 orang. 圣经没有谈到这2个人是谁只知道他是主的门徒Alkitab tidak mengatakan siapakah 2 orang ini, hanya mengatakan bahwa mereka merupakan murid-murid Yesus. 他们就是因为耶稣离世被钉的十字架死了，结果他们就离开耶路撒冷Mereka ini meninggalkan Yerusalem karena melihat Yesus telah disalibkan dan mati. 想要往这个耶路撒冷附近的一个村庄叫做以马乌斯那里去。
Mereka ingin pergi ke sebuah kampung yang berdekatan dengan Yerusalem yang bernama Emmaus. 那结果在路上耶稣向他们显现。 Dalam perjalanan mereka, Yesus menyatakan diri kepada mereka. 于是就向他们来去讲解圣经。 Dan dia pun mulalah menjelaskan Alkitab kepada mereka. 后来与他们一同坐席吃饭。 Dan dia duduk dan makan bersama-sama dengan mereka lagi. 就在这个时候，耶稣拿起饼来祝谢。 Pada masa itu, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat atasnya. 他们的眼睛就明亮，耶稣就不见了。 Kemudian mata mereka terbuka dan Yesus pun lenyap. 他们就知道那是耶稣已经从死里复活。 Mereka tahulah, itulah Yesus yang telah bangkit dari maut. 于是呢，他们就想起耶稣在路上给他们讲解圣经。 Kemudian mereka teringatlah dalam perjalanan itu Yesus menerangkan kitab suci kepada mereka. 就在这个时候，他们都有感觉到耶稣在跟他们讲解圣经的时候，他们心是如此的心里火热。 Pada masa itu mereka terasa hati mereka itu berkobar-kobar. 可见道理能够明白，也能够吸收进去的话。 Jadi nampaknya kalaulah dapat memahami dan menyerap firman kebenaran, 你的心自然就会火热起来。 hati kamu dengan semula jadinya akan menjadi berkobar-kobar. 我们再看27节。 Kita lihat lagi ayat 27. 请念。 Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan sehingga kitab Nabi-Nabi. 这边谈到耶稣给他们讲解。 Di sini Yesus memberi penjelasan. 他们明白之后他们的心就热起来。 Selepas mereka memahaminya, hati mereka berkobar-kobar. 可见今天道理我们要讲得清楚。 Jadi hari ini firman itu kita harus sampaikan dengan jelas. 就是道理一听可以马上明白。 Yaitu firman yang didengar itu sekali dengar boleh terus paham. 这样你的心就会火热。 Kalau begitu hati kamu akan menjadi nyala-nyala. 因此圣经常常勉励我们。 Oleh itu Alkitab selalu mendorong kita. 要我们羡慕做先知讲道的恩赐。 Mau kita menginginkan karunia untuk bernubuat seperti nabi. 那为什么做先知讲道的恩赐要羡慕呢？ Kenapa kita harus menginginkan karunia untuk bernubuat seperti nabi? 因为有这种恩赐的人讲道理能够讲得很清楚的话。 Karena orang yang mempunyai karunia tersebut, kalaulah dapat menyampaikan firman kebenaran dengan jelas, 讲听的人就会听得明白。 maka orang yang mendengar akan faham. 这样子就能够让他的心中能够火热起来。 Kalau begitu, akan membuat hatinya menyala-nyala. 所以教会要看重栽培这种优秀的讲道人员。 Oleh itu, gereja harus menitik beratkan latihan untuk melatih orang yang berbakat dari segi 我们讲道的人也要去追求。 Kita orang yang berkhotbah ini pun harus membuat kejaran. 要让我们讲的道理能够讲得明白。 Mau berusaha supaya khotbah yang kita sampaikan itu orang dapat paham. 也要让听的人来去听得明白。 Juga membuat orang yang mendengar itu dapat paham. 因为耶稣向门徒显现。 Karena Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. 就是这样子一直向他们讲解圣经。 Dan terus-menerus menjelaskan Alkitab kepada mereka. 结果他们的心就火热起来。 Kemudian hati mereka itu berkobar-kobar. 今天呢，我们的心要火热，也必须要有主的道在你的内心。 Hari ini kalau hati kita mau berkobar-kobar, juga harus adanya firman Tuhan dalam hati kita. 下面讲第三。 Sekarang kita mengatakan yang ketiga. 请看以赛亚书的第4章。 Mari kita lihat di Yesaya pasal 4. 以赛亚书，请看第4章。 Yesaya pasal 4. 第4章从第3节到第4节。中文是第3节到第4节。
这个马来文圣经应该是第4节哦。Oke, Yesaya pasal 4, kitab bahasa Melayu ini ayat 4. 中文是在这个上半段啊，马来文是在下半段。这边讲，主以公义的灵和焚烧的灵，将西安的女子的污秽洗去，有没有？ Nah, yuk. Pasal 4 mengatakan, Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. 好，那这边谈到圣灵有2个名称。 Di sini mengatakan Roh Kudus itu ada 2 nama. 第一就是公义的灵，马来文圣经应该是把它翻成是审判的灵，对吗？ 对，审判的灵。yang pertama ialah roh yang mengadili. 什么叫做审判的灵呢？ Apakah maksud roh yang mengadili? 实际上，圣灵要来帮助我们将公义把它行出来哦。 Maksudnya ialah Roh Kudus akan membantu kita untuk melakukan keadilan. 就是他要帮助我们成圣称义哦。 Maksudnya dia akan tolong kita untuk menjadi kudus dan menjadi benar. 这就是圣灵的一种工作哦。 Inilah salah satu pekerjaan Roh Kudus. 就像耶稣对门徒这样的讲哦。 Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya. 说圣灵保惠师要来哦。 Mengatakan Roh Kudus penghibur itu akan datang. 他来就是为罪、为义、为审判让你自己责备自己哦。 Dia datang demi dosa, demi kebenaran, demi penghakiman supaya kamu akan menghakim diri sendiri. 这就是圣灵的一种工作。 Inilah salah satu pekerjaan Roh Kudus. 另外这边谈到圣灵也被称为是焚烧的灵哦。 Kemudian di sini Roh Kudus juga dikenali sebagai roh yang membakar. 也就是说，已经得圣灵的人我们在圣灵里面的祷告。 Maksudnya orang yang telah menerima Roh Kudus dalam doa yang dalam Roh Kudus itu, 圣灵在你的里面好像火在焚烧一样。 Roh Kudus di dalam kamu seperti api yang membakar. 里头如果有不好的东西， Kalau di dalam itu ada perkara-perkara yang tidak baik, 圣灵就会把它烧掉。 Roh Kudus akan membakarkannya. 就是让你的心越来越这个洁净。 Yaitu membuat hati kamu itu semakin hari semakin bersih. 最终达到成圣的果效。 Akhirnya bolehlah mencapai hasil menjadi kudus. 这是圣灵在我们心里面的工作。 Inilah pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. 就是用圣灵当着火将我们烧净将我们洗净。 Yaitu dengan Roh Kudus yang membakar seperti api ini membersihkan kita. 这样心里面就会越来越火热。 Kalau begitu hati kita akan semakin menyala-nyala. 因为里面的杂质烧掉，里头就干净。 Karena kekotoran di dalam itu telah dibakar, maka bersihlah di dalam. 但是你必须要顺服圣灵哦。 Tetapi kamu harus menuruti Roh Kudus. 因为圣灵好像火，你顺服圣灵的话圣灵就会更新你哦。 Karena Roh Kudus seperti api, kalau kamu menuruti Roh Kudus akan memperbaharukan kamu. 心里假若干净我们就会对将来的事越来越有盼望。 Kalau di dalam hati itu bersih, maka kita akan lebih berpengharapan terhadap apa yang akan terjadi. 对上面的事你就会越来越看重。 Dan kamu akan semakin memandang berat terhadap hal-hal di atas. 这样你的心自然就会火热起来哦。 Dengan itu hati kamu semula jadinya akan bernyala-nyala. 但是你必须要顺服圣灵哦。 Tetapi kamu harus menuruti Roh Kudus. 你顺服圣灵，圣灵就充满我们的内心。 Kamu menuruti Roh Kudus pun akan memenuhi hati 这样才会有这样的表现哦。 Dengan itu barulah akan ada prestasi sedemikian. 所以为什么有时候我们说一个人得了圣灵Jadi itulah sebabnya kita mengatakan seseorang itu selepas mendapat Roh Kudus, 但是他好像没有什么样的特别的表现呢？ tetapi kenapa dia macam tidak ada apa-apa prestasi yang baik? 因为他不顺服圣灵
Karena dia tidak menurut Roh Kudus. 圣灵要更新改变他，他不愿意顺服圣灵。 Roh Kudus mau memperbaharukan dia itu, mengubah dia, tetapi dia tidak turut. 他没有被圣灵所充满哦。 Dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. 所以，我们有圣灵的人，我们要靠着圣灵多方的祷告。 Jadi kita yang mempunyai Roh Kudus itu, kita haruslah bersandarkan kepada Roh Kudus dan berdoa senantiasa. 因为这边讲圣灵就是焚烧的灵哦， Karena di sini mengatakan Roh Kudus itu merupakan roh yang membakar. 这样你的心就有办法渐渐的火热起来哦。 Dengan itu hati kamu akan semakin hari menjadi lebih menyala-nyala. 五旬节圣灵降临的时候， Ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, 他们被圣灵所充满哦。 mereka dipenuhi Roh Kudus. 当时的门徒啊，他们看异象， Murid-murid pada masa itu melihat penglihatan. 看见圣灵好像火显现， Melihat Roh Kudus itu seperti api. 然后分落在个人的头上哦。 Dan masing-masing jatuh ke atas setiap orang. 啊，于是呢，他们就被圣灵所充满哦。 Kemudian mereka itu dipenuhi Roh Kudus. 很自然啊，他们就有这种勇敢的心来去为主做见证哦。 Dengan semula jadinya mereka mempunyai hati yang berani untuk membuat kesaksian bagi Tuhan. 因为圣灵就是火哦， Karena Roh Kudus adalah api. 它会让你的心里面火热起来哦。 Roh Kudus akan membuat hati kamu menyala-nyala. 很自然啊，你就能够很看重啊，你就会看重啊，为主来去做见证哦。 Dengan semula jadinya kamu akan menitik beratkan membuat kesaksian untuk Tuhan Yesus. 所以，一个被圣灵充满的人哦， Jadi seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, 他的祷告就会很迫切， doanya itu akan sangat ikhlas ataupun tekun. 祷告就会充满着力量， Doanya itu akan penuh dengan kekuatan. 祷告就会有果效， Doanya akan mempunyai hasil. 而且心里面啊会非常的火热， Dan hatinya itu akan menyala-nyala. 就会很迫切的来去为主耶稣来去做见证 Maka dia akan sangat tekun untuk membuat kesaksian bagi Tuhan 啊， Yesus. 这是圣灵充满的一种果效啊，心啊很自然就会火热起来哦。 Inilah suatu hasil dipenuhi Roh Kudus. Hati kamu akan menjadi menyala-nyala. 啊，我在想啊，我们在座的啊弟兄姊妹哦， Jadi saya sedang pikir kita semua yang hadir pada malam ini, 我们里头都有宝贵的圣灵哦， di dalam kita adanya Roh Kudus yang sungguh bernilai. 但是为什么啊我们没有办法啊来去热心起来呢？哦， Tetapi kenapa kita tidak mampu menjadi giat? 有时候相反的，我们非常的软弱， Sebaliknya, kadang-kadang kita menjadi sangat lemah. 那是因为我们不愿意来去顺服圣灵哦， Itu adalah karena kita enggan menuruti Roh Kudus. 我们消灭了圣灵在你的里头的感动， Kita telah pun menghapuskan gerakan Roh Kudus dalam kita. 虽然是有圣灵哦， Walaupun ada Roh Kudus, 但是你的心没有办法火热起来哦。 tetapi hati kamu itu tidak mampu menjadi panas. 啊，我们再看啊这个提摩太后书哦， Kita lihat lagi di 2 Timotius. 提摩太后书的第1章哦， 2 Timotius pasal 1. 第1章请看第6节到第7节哦， Pasal 1 ayat 6 hingga 7. 啊，请念哦。 Pasal 1 ayat 6. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku ke atasmu. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 那保罗勉励当时的提摩太，要他好像火一样的挑旺起来哦。 Paulus menasihatkan Timotius pada masa itu haruslah mengorbankan karunia-Nya seperti api. 啊，提摩太是个非常好的年轻的传道人哦。 Timotius ini merupakan seorang penginjil muda yang baik. 但是提摩太也有他的一个缺点哦。 Tetapi Timotius ini ada juga kelemahannya. 啊，那从保罗的书信我们知道提摩太他的个性是比较胆小哦。 Daripada surat-surat Paulus kita mendapati bahwa Timotius ini dia punya perangai ialah dia lebih takut.
因为人比较胆怯，心里的这团火就很容易慢慢的落下来哦。Karena dia ini seorang yang tidak berapa berani, maka api di dalam hatinya itu semakin hari semakin sedikit. 我在想，我们都有这种烧烤的一种经验， Saya yakin kita semua pernah pun membuat barbecue. 就是你在烧烤的时候啊，你要怎么去让这个火来去眺望起来呢？ Yaitu ketika kamu membuat barbecue itu, macam mana kamu mau menyalakan api itu? 通常啊，就是你烧到一半的时候， Kadang selalunya ketika kamu membakar sampai separuh jalan, 哎，上面有这个灰火， di atasnya ada suatu lapisan abu. 啊，就是火就会慢慢的落下来哦。 Maka api kamu akan semakin turun, 啊，所以 kurang. 这个时候你就要把一些火灰把它这个挑在一边哦。 Jadi pada masa itulah kamu haruslah mengetepikan abu-abu api itu. 啊，这样火就自然就会旺起来哦。 Kalau begitu, api itu akan berkobar-kobar. 啊，然后呢，你要再加上这个木材这个木炭上去 Kemudian kamu haruslah tambah kayu ataupun arang. 然后再用这个扇来去扇风 Kemudian guna kipas untuk kasih angin-angin dia. 这样这个火就会这个眺望起来哦。 Maka betul api itu akan menyala. 我们刚才刚才我们讲我们要悔改哦， Tadi kita mengatakan kita harus bertobat, 就是把一些不好的念头把它弄掉 yaitu menghapuskan keinginan-keinginan yang tidak baik. 这就好像这个炭火上的一些这个火灰， Itulah seperti habuk-habuk yang di atas api itu. 因为这些不弄掉加柴也没有用。 Kalau habuk-habuk itu tidak dihapuskan, kalau tambah kayu api pun tidak ada gunanya. 这些一定要先把它弄掉 Kita haruslah menghapuskan yang kotoran itu dulu. 这样你再加上这个木材，再扇风 Kalau begitu, kalau kamu tambah arang dan kasih kipas-kipas dia, 这样你就能够靠着圣灵在圣灵里面的祷告，这就是好像扇风一样maka kamu bolehlah bersandarkan dengan doa dalam Roh Kudus itu sama seperti kena angin. 这样你的心里的火那就会眺望起来Maka api dalam hati kamu akan menyala-nyala. 所以第7节这样的告诉我们Jadi di ayat 7 memberitahukan kita, 神赐给我们的不是胆怯的心或者是胆怯的灵roh yang diberikan oleh Allah kepada kita bukanlah roh yang ketakutan ataupun roh yang kekhawatiran. 所以马来文圣经它翻成了胆怯的灵不是胆怯的心Roh bahasa Melayu mengatakan roh ketakutan, bukan hati ketakutan. 那是指圣灵的意思Ini merujuk kepada Roh Kudus. 很多译本都是把它翻成那是灵，就是胆怯的灵，就是圣灵的意思Jadi ramai terjemahan menerjemahkannya sebagai roh, yaitu Roh Kudus. 所以这边所讲的是刚强忍爱这个谨守的灵Di sini mengatakan roh tersebut roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 一个人被圣灵充满，他就会刚强。 Seseorang itu kalau dipenuhi Roh Kudus, dia akan menjadi kuat. 一个人被圣灵充满，他就会充满着神的爱。 Kalau seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, dia akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. 一个人被圣灵充满他就处处能够晓得遵守主的谨守自己Jadi seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan tahu untuk menjadi tertib ataupun mengikut firman Tuhan dalam segala aspek. 很自然他就不敢随便。 Dengan semula jadinya, dia menjadi seorang yang takut sembarangan. 这样这种人就有办法守住神的道。 Orang yang sedemikian, dapatlah dia memegang firman Tuhan. 这些都是火热的一种表现 Inilah prestasi-prestasi yang menyala-nyala. 所以我们的心中要火热。 Jadi roh kita harus menyala-nyala. 我们必须要有这3个步骤。 Kita perlu ada 3 langkah ini. 第一， Pertama, 就是要悔改
haruslah bertaubat. 将不好的把它排除掉，好像这个炭火一样，把这个火灰把它弄掉。Yang tidak baik itu kita harus hapuskan. Seperti habuk yang menutupi api itu haruslah dibersihkan. 第二就是道理上的一种造就。Kedua ialah kebangunan firman kebenaran. 这叫烧烤，你要加上一些木材哦。Seperti barbecue, kamu harus tambah dengan arang. 另外要靠混烧的灵哦。Kemudian haruslah bersandar kepada roh yang membakar. 就好像你在烧烤的时候，你要扇风哦。Sama seperti kamu sedang barbecue, kamu harus kasih angin-angin, kipas-kipaskannya. 这样这个火就会眺望起来哦。Kalau begitu, menyala-nyalalah api itu. 这样神所赐给你的恩赐你就能够靠着圣灵把它眺望起来了哦。Dengan demikian, karunia yang Tuhan berikan kepada kamu, kamu boleh mengobarkannya. 这就是神要我们所要的哦。Inilah permintaan Tuhan. 耶稣要我们每个人的心心里火热。Yesus mahu hati setiap kita itu berkobar-kobar. 即便是在这样的一个疫情之下 walaupun dalam keadaan pandemik ini. 虽然我们没有办法回到教会哦。Walaupun kita tidak mampu kembali ke gereja. 但是你的心绝对不能够不冷不热哦。Tetapi hati kamu jangan sekali-kali menjadi sungsut kuku. 要心里火热。Haruslah biar rohmu menyala-nyala. 这样将来我们要站在神的审判台前才能够站立得住哦。Kemudian waktu kelak ketika berada di depan takhta Tuhan, barulah kita bertahan berdiri. 这样你的这种热心才能够持续下去哦。Kalau begitu, kegairahan hati kamu baru boleh diteruskan. 因为在这段时间Karena dalam masa jangka masa ini, 我们是最怕的就是我们的心会心灰意冷哦。Yang paling kita takut ialah hati kita menjadi dingin. 要怎么去让你的心来去火热起来呢？ Bagaimanakah harus kita menggobarkan hati kita? 就是在这3方面我们去追求哦。Yaitu kejarlah 3 aspek ini. 相信神的恩典神的丰盛会临到我们了。Saya percaya kasih karunia Tuhan, kelimpahan Tuhan akan sampai kepada kita. 在这个不平安的年代里面 dalam zaman yang tidak damai sejahtera ini, 会赏赐我们意外的平安 akan memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal fikiran. 好，把时间交还给陈姐妹吗？是吗？Sekarang masa kita serahkan kembali kepada saudari Chin.